Sekarang kita masuk kepada al-fawaid. Al-fawaid at-tarbawiyah wal lataif al-ilmiyah. Faedah yang pertama, tengok ayat. Qul innama ana munzir. Wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar. Nabi kata, aku ni pemberi amaran. Allah yang betul-betul yang berhak disembah itu Allah yang esa, yang tunggal, Al-Qahhar, yang mempunyai kuasa yang mengatasi segala-galanya. Qahhar maknanya kuat. Ayat ini isbatul qahar at-tam, mengisbatkan kekuasaan. Hanya kuasa Allah, tidak ada manusia yang boleh mengatasinya. Itu dipanggil Al-Qahhar. Bila kita tahu Allah Ta'ala ni kuasa mutlak, kuasa yang kuat, menjadikan kita sepatutnya bagi seorang mukmin takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, takut untuk melakukan maksiat, takut. Itu yang pertama. Yang kedua, sepatutnya orang mukmin yang kenal Allah bertambah al-wathiq, bertambah kemantapan, bertambah keyakinan bahawa Allah Ta'ala tu gagah perkasa, boleh jadi binasakan segala musuh-musuh agama ini, boleh. Maka bila kita yakin dengan pertolongan Allah, kita yakin Allah yang kita sembah ini kuat, Al-Qahhar, maka kita kena ambil langkah-langkah, jalan-jalan. In tansurullah yansurkum. Bila kamu tolong agama Allah, Allah jaga kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan kaki kamu di atas landasan yang benar, di atas landasan yang benar. Itu dia panggil Allah Taala yang maha gagah. Di maknanya kita yakin dengan bila kita tolong agama Allah Taala ni, kita yakin apa? Yakin Allah Taala akan beri pertolongan kepada kita. Tak situ. Kalau tidak, baik, Allah Subhanahu wa taala sebut sifat dia Qahhar. Nabi pula apa? Innama ana munzir. Akunya khija menyampaikan. Dalam ayat ini kenapa timbul soalan? Biasanya disebut Nabi ini sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 119, inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nazira. Nabi ni sifat dia basyir, memberi khabar gembira, nazir, memberi peringatan, amaran. Tapi dalam ayat ini satu je, qul innama ana munzir, aku hanya memberi amaran. Les, kata di para ulama, yang bagi afil kalam mura'atul hal. Setiap cakapan kita tu kena ambil kira keadaan. Jadi ayat ini ayat amaran, ayat ini ayat peringatan, ayat ini ayat warning kepada kafir. Maka cukup kita bawa satu sifat, innama ana munzir, aku hanya pemberi amaran. Jelaslah kepada kita. Ayat yang kedua, faedah yang kedua, wa ma min ilahin illallah, wa ma min ilahin illallah. Tidak ada Tuhan, ilah yang benar, yang sahih, yang betul itu kecuali Allah Azza wa Jalla saja. Wa ma min ilaha illallah. Maka puak-puak kafir kata di ulama, annal asma' la tughayyirul musammayat. Nama tidak akan menukarkan benda yang dinamakan, aslinya tak tukar. Puak kafir menamakan Tuhan dia ilah, ilahi, Tuhan aku. Hakikatnya dia bukan ilah, dia ketua batu, toko batu, dia kayu, dia besi, dia tak ada kuasa pun. Dewa-dewa apa, kuasa apa dewa? Apa ni, orang-orang yang sudah mati dia kata manpower, power apa dia sudah mati. Mana hakikatnya bukan Tuhan. Itu adalah sangkaan yang mereka sembah, bukan Tuhan. Jadi daripada ayat ini kita faham, ilah tak ada Tuhan yang betul-betul yang berhak dipuja kecuali Allah. Allah je Tuhan. Yang lain-lain itu kamu namakan dia,
tapi penamaan penjenamaan yang tak kena. Maka di sini kata ulama tadabbur, yatafarra'u, cabang daripada faedah ini, lau sammaina syai'al muharram, kalau kita namakan benda haram tu dengan nama benda halal, dia tak jadi, tak berubah hukum. Sebagaimana pemabuk arak, kan? Mereka minum arak dengan bukan nama arak, nama macam-macam nama dia letak, kan? Lalu nama timah apa ada, kita kata arak lah tu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, annahu yashrabul khamra unasun yusammunaha bighairi ismiha. Ada di kalangan manusia ni minum arak, mereka namakan arak itu bukan dengan nama arak, nama lain. Letaklah apalah nama, kan? Setengah-setengah dalam penerbangan dia tulis syirab ruhi, minuman roh. Minuman roh. Hadis Nabi ni riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Sama juga kita kata riba ditukar kepada interest, riba ditukar kepada bunga, tak setukar lah berapa pun, dia tak akan jadi. Rasuah ditukar kepada duit kopi, sumbangan, anugerah, rasuah lah tu. Mengumpak ditukar kepada membawang, mengumpak lah juga. Jadi kita kata taghyirul asma, annal asma la tughayyirul musammayat. Tukar nama tak akan bertukar benda yang dinamakan itu, tak setukar. Karena itu sebahagian pendakwah kata alfaz asy-syar'iyyah, nama-nama yang digunakan oleh syarak jangan ditukar. Sebut riba, rasuah, zina. Sekarang ni zina kepada gejala sosial, orang tak faham. Oh, terjebak dengan gejala sosial. Apa benda gejala sosial? Terjebak dengan zina. Sesat, nampak jelas jijiknya perbuatan. Terjebak dengan rasuah. Jadi macam-macam. Jadi walaupun mereka namakan Tuhan, bukan Tuhan. Isu yang ketiga, faedah yang ketiga, Rabbus samawati wal ardh, ya, wa ma bainahuma al-aziz al-ghaffar. Tuhan pencipta, pentadbir langit dengan bumi, dan antara keduanya sifat dia apa? Al-aziz al-ghaffar. Tadi al-wahid al-qahar. Ia ni aziz. Apa dia aziz? Gagah perkasa, maha berkuasa. Al-Ghaffar, maha pengampun. Jadi hadzal ladzi yajibu. Ini Tuhan yang kena sembah, yang wajib disembah, yang wajib dipuja, yang ada kuasa mutlak. Dia yang menjadikan, dia yang menciptakan. Allah yang beri rezeki. Tak ada benda yang boleh memberi mudarat. Tidak ada benda yang beri manfaat. Tak ada makna benda yang kita boleh buat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini Allah perkenalkan kepada kita nama Al-Aziz Al-Ghaffar. Allah kembar dua di antara izzah, mulia, kuat, dengan keampunan. Maka kata di ulama tadabbur kata ini menunjukkan kesempurnaan yang mutlak. Allah mulia tapi dia pengampun. Allah kuat, dia pengampun. Macam tadilah. Kan kalau kita kata saya ni maaf lah kau kata tu. Kalau orang bisik sebenarnya awak ni, awak maaf ke awak tadi nak lawan dia? Tak boleh lawan, saya tak berani. Kita lemah. Tapi kalau kita boleh ambil tindakan, kita ada kuasa untuk ambil tindakan, tapi kita kata tak apalah saya maaf. Itu kuat. Jadi Allah Azza wa Jalla yang bersifat dengan aziz, sifat dia juga ghaffar. Maknanya kuasa mutlak Allah SWT, dia kuat, gagah perkasa, tapi dia juga pengampun. Alhamdulillah. Maknanya kalau kita rasa bersalah, rasa nak buat benda dosa, kita ingat aziz. Tapi kalau sudah bersalah, sudah berdosa, Al-Ghaffar, Allah yang maha pengampun. Jadi dua-dua tu kena ada, serentak berjalan. Dalam ayat lepas kita dah bincang, pendakwah kena ambil pendekatan al-targhib wa tarhib. Tak boleh ambil separuh. Kalau tu ambil separuh, orang panggil pincang. Berbeza dengan makhluk. Makhluk ni kalau ada kekuatan, mulalah nak khianat pada orang. Mula nak khianat pada orang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dikembarkan di antara sifat
yang lahir daripada izzah, bukan daripada ajz, bukan lemah, tapi dia yang maha berkuasa. Tak mau ambil tindakan, memberi peluang kepada kita untuk bertaubat. Kita kata alhamdulillah, sebagaimana doa Nabi Isa AS dalam surah Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah 118. Isa kata apa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau azabkan hamba-hamba ni, mereka hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampunkan, fa innaka antal azizul hakim. Engkau ya Allah gagah perkasa, al-hakim lagi bijaksana. Dia tak mengurangkan kekuasaanmu. Jadi itu cara Nabi Isa minta Allah Ta'ala ampunkan kaum dia yang bersalah. Jadi kalau mau ambil tindakan, mati saja ya apa ni. Tapi kalau tak ambil tindakan, kalau tidak ambil tindakan pun tak ada jadi masalah. Sebab apa? Sebab mereka itu kuat. Baik, yang keempat, Nabi SAW bagi tahu, qul huwa naba'un azim. Ini berita yang aku bawa ni, iaitulah berita yang besar. Berita yang besar, yang penting. Bukan main-main. Kalau kita kata main-main, tak penting itu. Mata azuma, apabila besarnya berita ini, orang yang mengambil berita itu juga orang yang hebat. Karena Al-Quran yang aku bawa ini asas, pemandu, pemimpin, pembawa jalan, kan? Maknanya siapa dia ambil Quran ni, orang itu mulia. Siapa dia ambil Quran, orang itu mulia. Sehingga kan ahli sejarah, ahli tadabbur kata, kanatil ummatul islamiyah azimah marmuqah. Dulu umat Islam zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, digeruni, ditakuti, dan dapat menguasai berapa kawasan dalam dunia ini. Kenapa? Sebab mereka berpegang dengan Quran. Bila mari zaman kita ini, Quran kita ambil separuh-separuh. Ayat-ayat yang kita nak, kita sebarkan. Ayat perkahwinan, ayat ibadat kita sebar. Tapi ayat perundangan, tangguh dulu. Ayat tentang hukum hakam, kita dah ada load rap. Maksudnya kita mula meninggalkan Al-Quran, maka kita jadi lemah. Ni ada setengah orang ni, ahli-ahli pemikiran sekular ni, dia kata sebaliknya pula. Dia kata apa? Dia kata siap kita ni makin mundur. Sebab apa mundur? Sebab kita kembali ke zaman unta. Nak ikut Quran, zaman unta bagi dia. Kita kata lah ya walad. Kita mundur sekarang ni sebab kita tak tinggalkan apa yang dibawa oleh Allah dalam Quran. Kita jadi mundur. Jadi yang kuat itu Allah Ta'ala gambarkan naba'un azim. Siapa nak jadi orang mulia, jadilah ahlul Quran. Siapa nak jadi orang mulia, jadi ahlul Quran. Kalau tidak, dia tak jadi orang mulia. Allahu Akbar. Mari kita jadi ahlul Quran. Ayat yang terakhir, perbincangan yang kelima. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la. Aku tak ada ilmu tentang apa yang berlaku kepada dialog di antara perbincangan di antara malaikat dengan Allah Azza wa Jalla. Mana aku ada ilmu? Aku belum ada lagi. Cuma sebahagian orang hari ni dia keluarlah. Dia keluar hadis Nur Muhammad dia panggil tu. Jadi kita kata kalau benda tu tak sahih, tak payahlah duk sebar-sebar. Kalau dah khilaf kat khilaf lah benda tu, kan? Kita ni benda khilaf tu yang kita nak besar sangatnya, nak tegakkan juga. Kalau tak ambil Nur Muhammad ni tak jadi ke? Tak lengkap ke agama ni ya? Itu masalah kita. Duk bertegak situlah, tak habis-habis lagi ni. Dan punca mari daripada situlah. Mari daripada sini timbullah senarai-senarai fitnah itu. Baik, Allah Ta'ala sebut ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la. Pelajar-pelajar tanda, ayat ini menunjukkan ulu martabatil malaikah.
tingginya martabat para malaikat. Sebagaimana tempat mereka duduk tinggi, malaikat duduk di langit. Kerana mereka di langit. Malaikat ni dah duduk di langit. Kedudukan dia pula tinggi. Makanah, dia panggil al-makan, ulul makan wal makanah. Tinggi tempat duduk dan tinggi kedudukan. Kita ni bahasa Melayu ni sikit tambahkan tu jadi lain dah tak? Macam pandang dengan pandangan. Kalau kata pandang dengan mata, pandangan dengan hati. Ini pandangan saya. Kalau tak ada cermin mata pun tak apa. Makan, makanah. Tempat duduk dengan kedudukan. Mana tinggi yang malaikat tu. Tempat duduk dia pun tinggi di langit. Kedudukan dia pun tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kenapa dalam ayat ini dia sebut iz yahtasimun? Ketika malaikat itu, tengok dalam terjemahan ni dia berhalus dia tulis bersoal jawab. Sebab kalau kata yahtasimun maknanya berbantah-bantah. Adakah malaikat berbantah dengan Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Jadi kalau orang berbantah dengan Allah Ta'ala ni tak betul. Jawabnya bukan berbantah, makna bantah lawan. Annahu la syakka annahu jarra hunaka soal wa jawab. Cuma ada timbul dialog soal jawab. Jadi macam berbantah. Sebab tu Allah sendiri namakan iz yahtasimun. Ketika mereka bertanya-tanya jawab. Itu maknanya bukan makna bantah di sini dengan makna engkar, tidak. Macam kita lah juga dah. Kalau kita nak buat satu benda, sahabat kita ke keluarga kita tanya, abah kenapa nak buat benda ni? Bukan makna anak kita tu bantah kita, engkar kita, berdebat dengan kita, tak. Dia tanya, kenapa nak buat benda ni? Kita pun bagi tahu, saya nak buat gini, sebabnya gini. Oh, orang boleh terima. Jadi malaikat pun di peringkat awalnya nampak macam tak faham. Bila tak faham, maka timbullah pertanyaan. Bila Allah Ta'ala jelaskan bahawa aku nak jadikan manusia ni gini wa 'allama hadamal asma, akhirnya malaikat akur. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita 5 faedah daripada ayat 65 sampai 70.